Hai, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan cakap tentang bagaimana sebenarnya ilmu seni itu bukanlah satu ilmu yang sangat mudah untuk kita buat. Okey. Pertama, kenapa ilmu seni itu susah? Sebab tidak semua orang yang belajar ilmu kesenian ataupun bila dia masuk universiti ataupun bila dia praktik dia dalam kehidupan, tidak semua orang berjaya untuk menjadi orang seni yang betul-betul sangat hebat. Benda ini ialah satu bukti pertama mengatakan bahawa seni itu adalah satu benda yang susah. Contohnya, bila you nak jadi seorang penyanyi, you kena menjadi penyanyi yang betul-betul hebat. Kan? You tak boleh jadi penyanyi yang sangat-sangat teruk untuk you berjaya dalam kehidupan. Kan? Contohnya kalau you nak jadi pelukis, you kena jadi pelukis yang sangat-sangat terror berdasarkan dia punya kepakaran. Kalau you nak jadi seorang pembikin filem, you kena jadi seorang pembikin filem yang betul-betul power dalam dia punya pembikinan. Jadi, bila kita cakap tentang kesenian, sebenarnya ilmu seni ini, berdasarkan daripada apa yang saya cakap tadi, yang first tadi, dia bukanlah benda yang mudah untuk dibuat sebab hanya sebahagian orang yang terpilih sahaja boleh menghasilkan satu seni yang akan diterima oleh umum ataupun akan diterima dengan baik oleh dia punya follower. Ini benda-benda yang jarang kita ambil perhatian. Okey, kenapa dia susah selain daripada hanya beberapa orang saja yang boleh buat ilmu seni ini? Contohlah, bila masuk universiti dan bila keluar daripada universiti, bukan semua orang pelajar-pelajar ilmu kesenian ini tadi akan menjadi orang yang kekal dalam bidang seni. Bukan sebab kadang-kadang mereka tidak berjaya disebabkan oleh diri mereka, tetapi kadang-kadang rezeki tidak ada. Macam tu. Kadang-kadang mereka sangat berbakat, tetapi rezeki tak ada. Mereka cuba macam-macam benda dia buat. Mereka apply untuk sekian-sekian agensi, apply untuk masuk universiti, apply untuk jadi pelakon di mana-mana tempat, apply untuk jadi designer untuk mana-mana tempat. Kadang-kadang design mereka sangat-sangat bagus, tetapi disebabkan tak ada rezeki, mereka sukar untuk hidup, sukar untuk berpeluang untuk meneruskan juga dalam dia punya bidang itu. Jadi selain daripada hanya orang yang terpilih saja akan kekal lama dalam bidang seni, yang kedua ialah kadang-kadang rezeki tidak memihak kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita cakap tentang seni, ada dua perkara yang memang saya rasa perlu ambil perhatian. Yang pertama ialah bakat, yang kedua ialah dia punya usaha. So kedua-dua ini, sama ada you adalah pelakon yang ataupun orang seni yang berbakat, ataupun you adalah seorang yang berusaha untuk mendapatkan satu skill kesenian itu tadi. Ada dua perkara ini yang perlu diambil perhatian. Dia macam kalau orang berbakat ni, dia dah ada bakat, dia dah tahu menyanyi, dia dah dah pandai menari, dah pandai buat muzik, dah pandai buat filem. Jadi once dia buat dia punya design, once dia buat dia punya kesenian, orang akan boleh terima dengan mudah. Tetapi ada orang, dia perlu belajar, dia perlu study untuk buat benda ni. Benda tu tak mustahil. Sebenarnya memang sangat-sangat tak mustahil untuk sesiapa untuk belajar seni dan kemudiannya dia menjadi hebat dalam satu-satu bidang itu. Benda tu tak mustahil. Pada saya tak mustahil lah, sebab ada je macam pelakon-pelakon kat luar sana, ada je macam pengarah-pengarah kat luar sana, mereka belajar, ataupun designer kat luar sana, mereka belajar dan terus belajar, usaha untuk mendapatkan satu benda itu. Kemudian mereka kadang-kadang menyamai sama par dengan orang yang ada bakat tu tadi. Sampai satu peringkat mereka akan sama par dengan orang yang ada bakat tu tadi. Dan benda-benda ini sebenarnya memberi kesan kepada bagaimana dia akhirnya in the future. Maksudnya, bila kita cakap tentang dua benda ini, dia adalah bercakap tentang usaha. Dan bila kita cakap tentang usaha walaupun you ada bakat, walaupun you adalah buat benda itu atas you punya kehendak ataupun berusaha, you jenis orang berbakat ataupun orang berusaha, in the end of the day, berapa banyak you buat dan macam mana teknik yang betul you apply, itu yang akan menjadikan you sebagai seorang orang seni yang berjaya. Okay, saya bagi contoh. You sangat terror dalam satu-satu contohlah, you sangat terror untuk berlakon, sangat bagus bila berlakon, dan bila ada seorang ni, dia berusaha belajar masuk kelas lakon, kemudian dia belajar macam-macam teknik lakon, dia boleh mencapai tahap orang yang sama.
Dan biasanya bila kita cakap tentang usaha, kedua-dua mereka ni tadi, latihan untuk berlakon mengambil masa yang sangat panjang, dan benda ini biasanya orang tak ambil perhatian. Biasanya untuk teater mungkin boleh ambil masa sampai 40 jam sampai 100 jam sekalipun untuk satu production, untuk latihan semata-mata untuk mengenal pasti bahawa bagaimana seseorang itu sepatutnya melakonkan watak mereka di atas pentas. Bagaimana satu-satu watak itu sepatutnya dihasilkan atas pentas. Itu kalau untuk teater. Kalau untuk filem, mereka akan ada acting coach. Dan acting coach ini, jurulatih lakon, mereka akan bagi tahu, okay, you kena macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan sebelum itu mereka kena membaca skrip. Bila mereka membaca skrip itu, mereka ada analisis. Jadinya, bila kita cakap tentang ilmu kesenian itu mudah, saya tak kata benda itu mudah. Saya rasa benda itu adalah benda yang sukar untuk dilakukan, sebab baca skrip, bila you baca skrip, you kena buat analisis. Bila you buat analisis, benda itu menganalisis apa? You menganalisis psikologi, you menganalisis sosiologi, you menganalisis bagaimana perasaan watak itu, you menganalisis kenapa dan sebab apa watak itu jadi begitu, dan bagaimana you nak sampaikan watak itu. Itu adalah benda-benda yang sebenarnya orang tak tengok. Dan biasanya bila dia dah ada acting coach akan memudahkan dia punya proses tu tadi. Tetapi tetap juga pada saya, benda itu bukan benda yang mudah untuk kita buat. Sebab akhirnya nanti kualiti itu terletak kepada bagaimana seseorang itu menyampaikan dia punya lakonan di dalam TV, kalau untuk TV, dan bagaimana dia menyampaikan lakonan di atas pentas kalau dia pelakon teater. Dan bagaimana dia menyampaikan tu, benda itu kena believable, benda itu kena nampak meyakinkan. Dan macam mana untuk menjadi seorang yang sangat meyakinkan, benda itu sangat-sangat susah untuk dibuat sebenarnya. Itu kalau kita cakap tentang proses kerja. Panjang kan dia punya latihan tu tadi kan. So selain daripada itu, kenapa ilmu kesenian itu susah? Sebab dalam kesenian kita tidak hanya belajar satu benda yang mudah. Maksudnya kita juga belajar sains, kita juga belajar bagaimana biologi manusia. Kita juga perlu menjaga kesihatan. Kalau kita seorang pelakon, kita perlulah sentiasa menjaga kesihatan lah. Maksudnya sentiasa jogging ke, ataupun pergi main basikal ke, kan. At least dia menjaga dia punya stamina. Kenapa dia kena jaga dia punya stamina? Supaya nanti dia boleh buat yang terbaik. Kenapa dia kena jaga kesihatan ni? Supaya dia boleh buat yang terbaik. Kalau macam penyanyi, dia macam-macam dia punya pantang larang kan. So ini adalah benda yang kita cakap. Kalau kita cakap tentang diet, kita juga belajar tentang diet. Kita juga belajar tentang kalau kita orang pelakon ataupun pengarah, kita belajar macam mana satu-satu movement itu dibuat, kan. Tangan apa yang bergerak, kan. Apa yang membuat gerakan tangan itu, kita belajar. Dan kemudian kita rasa benda-benda ini sebenarnya benda yang sukar untuk kita pelajari. Selain itu, kita juga belajar macam mana seseorang itu deal dengan masyarakat. So ini antara benda yang sebenarnya sangat banyak dalam ilmu kesenian. Macam mana you nak berhubung dengan masyarakat, macam mana you nak berhubung dengan you punya community, kemudian macam mana supaya nanti kedua-dua pihak itu mendapat untung. Itu antara benda-benda yang perlu diambil perhatian lah. Dan satu lagi, benda yang betul-betul susah untuk orang seni ialah tentang payment. Kadang-kadang payment ada, kadang-kadang payment tak ada. Kadang-kadang nasib kau lah, tak dapat payment sampai ke sudah.